Ya, Assalamualaikum fans Harimau Malaya. Hari ini eksklusif bersama saya CEO Terengganu FC iaitu Tuan Rasid Jusoh. Assalamualaikum Tuan, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. So Tuan, boleh tak ceritakan situasi camp TFC di sana lepas dah banyaklah menang lepas ni kan. Sebelum ni ada kalah-kalah sikit, lepas tu dah mula nak dapat rentak, nak menang je selalu kan. So macam mana situasi kat sana? Okey, situasinya memang semua tertanya-tanya, semua rasa tidak puas hati, tidak senang lah dengan apa yang telah berlaku sekarang ni. Yang pertama sekali di side pasukan itu sendiri, di side peminat, di side pengurusan, semuanya rasa macam entah apa-apa je. Itu je rasa mereka akibat daripada penundaan-penundaan ni. Yang pertama sekali berkait dengan apa yang disebut oleh Cik Fatin tadi, momentum kita. Mulanya Liga ni kita dah ditunda 2 game, iaitu perlawanan yang pertama LS1 dan LS2 menentang Pahang dan Negeri Sembilan ni, dua pasukan. Jadi dalam plan priorisasi kita tu, kita dah lari daripada peak kita, iaitu tempoh persediaan pasukan pre-season ni. Yang pertama sekali dia sekurang-kurangnya 8 minggu je. Ini dah melebihi daripada apa yang telah bukan pre-season, 2 kali pre-season ni panggil. Bukannya dalam tempoh perlawanan. Jadi itulah yang pertamanya kita dah tunda 2 game. 2 game tu bukan melibatkan 2 minggu tetapi melibatkan bulan. Melibatkan tempoh persediaan pra-season yang lama. Dan antara LS1 bulan Mac, LS2 bulan Mac, LS3 tu bulan April. Berarti kita bermula pada 7 April. Jadi momentum. Sebab dia training tak ada lawan, tak ada lawan. Jadi itulah menyebabkan momentum, motivasi, dia punya emosi pemain dan sebagainya tu dah macam merudum lah akibat daripada penundaan yang pertama disebabkan oleh COVID. Pasukan lawan bukan kita ni, bukan pasukan kita, pasukan lawan yang ada COVID tersebut. Itu langkah langkah MFF pada masa itu anjakkan jadual. Anjak jadual ni satu perkara lain pula yang berlaku yang akan mengibatkan game kita tu rapat-rapat di penghujung liga nanti. Mungkin dalam 1 minggu 3 game, 1 minggu 3 game. Itu sebab daripada anjakan jadual tu. Dan perkara inilah yang menyebabkan kita rasa tidak puas hati lah berkaitan dengan penundaan tarikh ini yang bukannya daripada kalender FIFA. Jadi sebagai contoh, Sabah dia tak melepaskan seorang pemainnya ke Indonesia. Jadi itulah keadilan perlu dituntut bagi menjamin semua pasukan berada pada landasan yang baiklah. Kita seboleh-bolehnya menjaga pasukan kita supaya tidak berlaku dari segi kebajikan kepada pemain. Contohnya pembayaran gaji mengikut masa dan sebagainya. Tiba-tiba keadaan ini berlaku mengganggu emosi pemain dan juga pihak pasukan. Itu yang mukadimah saya. Betul, kita difahamkanlah TFC sendiri tak bersetuju dengan sekarang punya situasi. MFL menunda perlawanan Terengganu sebabkan untuk dihantarkan ke player ramai daripada Terengganu untuk dihantar ke Sukan C. So boleh tak Tuan ceritakan lebih lanjut tentang hal itu? Dari segi setuju tak setuju tu itu perkara lain. Kita di pihak pasukan kita amat rasa bangga andainya player-player kita ni pilih mewakili Malaysia. Tetapi masanya tersebut dan jumlah pemain yang kita ada itu yang mengganggu persiapan pasukan kita, iaitu 9 orang players TFC 1 dan 2 terlibat dalam pemilihan tersebut. Sebagai contoh yang kita ambil goalkeeper daripada TFC 1 seorang dan TFC 2 seorang. Kita ada berapa orang saja goalkeeper? 3 daripada TFC 1 dan 3 daripada TFC 2. Dan TFC 1 seorang je, TFC 2 seorang je. Jadi tinggal dua-dua. Apabila dipanggil dua, tinggal seorang. Jadi macam mana kita nak training yang melibatkan dua side? Jadi itulah yang perkara yang perlu diambil kira. Andainya keputusan nak dibuat terhadap pengambilan pemain tersebut. Dan
saya rasa juga terkilan lah kerana saya tidak dihubungi untuk mendapatkan pemain tersebut. Jadi itulah yang saya rasa satu perkara yang cuma kita terus saja terima surat penundaan dan penawaran pemain tersebut lah. Jadi situasi inilah yang menggambarkan bahawa ketidakselesaan di pihak kami bagi mengharungi liga pada musim ini. Dan kalau kita tengok pun ialah kami ini bersetuju daripada dekat awalnya apabila MFF membentangkan jadual pada tahun ini. Peringkat mula dah kami dah bantah dah berkaitan dengan waktu permainan. Lepas tu game ni 3 terakhir tu main tempat lawan, 3 awal main tempat lawan. Jadi kita dah rasa macam ada perkara yang tak kena, tidak seperti mana tahun-tahun sebelum ni back to back main away home. Tahun ini tak. 3 away, 1 home, 2 away. Jadi rasa pelik lah. Jadi jadual tersebut. Itu peringkat awal pun kita dah mula menghantar memorandum ataupun surat kepada MFL supaya mempertimbangkan penjadualan seperti tahun-tahun sebelumnya. Okay. Sekarang ni memandangkan liga untuk perlawanan Terengganu FC ni dah ditunda. So adakah pihak tuan sendiri akan melepaskan 9 orang pemain untuk ke Sukan C ataupun masih lagi untuk tidak melepaskan 9 orang ni demi prestasi klub lah kita katakan? Bukan prestasi klub sahajalah, tapi kami ada KPI kami yang mana kami cuba mendapatkan sejumlah kewangan yang begitu besar bagi membina kelab kami yang kita tahu bahawa tahun ini merupakan tahun kedua saja pihak kami untuk kita nak memajukan pasukan. Okey, kalau kita lepas keseluruhan pemain tersebut, pasukan kebangsaan berjaya dan kita rasa bangga berjaya. Tapi di pihak kami, KPI kami dengan adanya pemain yang ada, bukan kita tak yakin keseluruhan pemain ini boleh bermain, tetapi sistem latihan tu yang kita nak buat tu, orang yang terlibat dalam bola sepak dia tahulah kaedah dan cara secara teknikalnya untuk membuat latihan ni. Jadi sukar kepada kami, sangat-sangat sukar. Jadi keseluruhan ke-9 pemain itu, kalau tanya saya memang setuju untuk nak lepas pemain, tetapi demi pasukan dia memang pihak kami tidaklah bersetuju melepaskan keseluruhannya. Kalau tanya saya peribadi, saya suka kalau pemain saya wakil negara, satu kebanggaan, tapi oleh kerana pasukan itu yang menyebabkan bahawa kegangguan untuk membina satu pasukan yang baik. Sebab kita ada KPI kepada jurulatih, KPI kita sendiri pun, saya bekerja dengan kelab ni, ada KPI sendiri. Itulah peminat, sebagai contoh, peminat yang telah membeli tiket ke Sabah dan sebagainya. Banyak perkara yang perlu diambil kira bagi sekiranya keputusan sebegini dia ambil untuk nak memuaskan semua pihak, sukar, tapi mengurangkan rasa ketidakpuasaan semua pihak itu, kita boleh berunding. Kita lihat disebabkan tundaan yang MFL dah buat untuk Terengganu FC, kita nampak pihak tuan merasa macam terpaksa melepaskan sukan player untuk ke Sukan C. So adakah perkara itu buat tuan rasa nak marah ke, rasa macam mana, rasa tak puas hati? Memang saya bukan tak puas, macam saya sebut tadi, bukan tak puas hati kerana pemilihan, tetapi kaedah dan cara sistem penjadualan inilah yang kita rasa terkilan. Itu kalau kita nak kira, nak ikutkan, kalau kita ambil sedikit aspek sport science sukan, kalaulah penundaan ini menyebabkan pasukan kita nanti akan rehat panjang, 52 hari rehat setelah perlawanan terakhir ni. Jadi dah tempoh 52 hari ni, satu jarak waktu seolah-olah macam pre-season baru. Apa yang perlu kita buat dalam tempoh ini? Iaitu kita terpaksa mengadakan latihan. Kita pula terpaksa mengadakan perlawanan persahabatan. Bila mengadakan perlawanan persahabatan, dia menyebabkan kos, kewangan, dan kelab di sekitar Pantai Timur ni tak ada kelab. Kecuali kita kena pergi ke Lembah Kelang. Di situ baru ada kelab. Itu pun sekiranya ada tim yang nak lawan dengan kita. Namun demikian, pada masa yang sama, dia masih lagi jadual masih berjalan untuk dia kelab-kelab tersebut. Jadi
agak sukar kepada mereka untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan kita. Jadi itulah yang kemungkinan besar yang berlaku. Yang berlaku kepada kelab kami sekiranya perkara ini berlaku. Dan cadangan saya lah kalau dipanggil untuk berbincang, saya cadangkan supaya yang pertama sekali sama. Semua orang, semua kelab kena rehat selama 52 hari juga. Barulah kita boleh keadilan menuntut sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mengurangkan rasa ketidakpuashatian. Bukannya kita nak memuaskan semua orang susah. Jadi itulah yang menyebabkan kita rasa terkilang. Maknanya sebelum keputusan penundaan tu dibuat, adakah MFL dah berhubung dengan tuan untuk membincangkan perkara ini ataupun tak ada langsung? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sebelum ni, ya, masa kita mesyuarat awal dahulu, dia adalah dirinya, masa itu minta persetujuan, dikatakan bahawa tertakluk kepada pindaan. Jadual ni tertakluk kepada pindaan. Kita tertakluk kepada, bukanlah keputusan veto. Perlu bincangkan semua kelab. Dan saya percaya bahawa semua kelab-kelab lain pun bersetuju bahawa tahun ini kita amat jarang mengadakan mesyuarat seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2001, 2020, kita sentiasa mengadakan perbincangan antara CEO-CEO. Adakah dengan perkara ini tuan rasa seperti menjadi mangsa ataupun tidak dihormati oleh pihak MFL dengan keputusan yang macam ni? Jelas kita tengok tidak berbincang dengan tuan sendiri kan, terus-terus buat keputusan. So adakah tuan rasa menjadi mangsa ataupun tidak dihormati? Kedua-duanya lah, kita rasa macam tu lah. Kalau kata menjadi mangsa, ia juga disebabkan oleh keadaan yang momentum. Saya ambil satu, momentum pasukan kita. Kita nak mengambil masa daripada 2 kali pre-season tu, satu benda yang orang faham sekiranya terlibat dalam industri ini. Industri sport science, dia akan faham. Waktu pre-season dia peak masa bila. Dia akan peak untuk bila dah tanding 8 minggu. Itu dah. Tapi pada perlawanan tersebut, 2 hari sebelumnya ditunda. Menyebabkan momentum akan turun balik. Nak membina momentum balik makan masa 8 minggu balik. Jadi itulah 8 minggu pula yang kita kena tunggu 2 kali pre-season. Jadi inilah yang menjadi kita cuba balik, dan sebab tu bukan nak jadikan alasan, tapi perlawanan yang pertama itu agak motivasinya kurang. Kedua tu dah naik sedikit, 3-4 dah tinggi momentum motivasi dia, down balik. Sebab ada perkara ni lah. Dan sekiranya kita, macam saya sebutkan tadi, anaknya kita ditangguhkan lagi jadual ini, maka kita paksa pre-season balik selama 52 hari balik. Itu pun 52 hari ni sekiranya pasukan kebangsaan sana tidak layak untuk pergi peringkat seterusnya. Kalau layak, lagilah lama kita kena penundaan ini. Jadi itulah kita rasa macam satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah kepada mana-mana kelab. Bukan sekiranya kita saja yang begitu, Selangor pun begini, dan masing-masing ada alasan masing-masing. So tuan, akhir sekali dengan senario ataupun konflik yang ada sekarang ni buat Terengganu FC, apa suggestion tuan ataupun any solution ke yang tuan rasa boleh selesaikan masalah ni? Nak selesai memang susah lah selesaikan masalah. Yang pertama, kalau nakkan semua, kita mesti kena adil kepada pasukan-pasukan lain juga, di mana kita kena tunda keseluruhan game, keseluruhan perlawanan, sehingga selesainya Sukan C, Under 23 kena tunda macam selalu buat. Bukannya game lain terus, game kita batal. Tak, kena tunda. Itu yang pertama. Yang kedua, kena back to back balik penjadualan. Satu game away, satu game home. Away home, away home, away home. Kecuali 1-2 lah kalau diizinkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, selepas ni cadangan saya, mana-mana pasukan yang dipilih, pemainnya dipilih untuk mewakili negara, itu yang dikira bantuan ataupun subsidi daripada MFL. Kalau 10 orang kali dengan 10,000 seorang, dah jadi 100,000. Sebagai contoh, kalau 2 orang, 2 kali 10,000 sebagai contoh. Dan kalau tak ada langsung, tak adalah.
barulah masing-masing rasa nak lepaskan player masing-masing untuk mewakili negara. Bukan saya minta dari segi kewangan saya ni materialistik, bukan. Tapi sebagai motivasi kepada kelab tersebutlah. Dan juga saya mengharapkan bahawa sentiasa mengadakan perbincangan lah untuk kita nak mengadakan sesuatu dasar, sesuatu perkara yang besar melibatkan rakan kongsi yang dikatakan rakan kongsi kepada MFL tersebut. Jadi itulah harapan saya, semoga kita nakkan liga kita berjalan dengan baik. Ini bola sepak kita, bukan bola sepak siapa-siapa, tapi seluruh rakyat Malaysia untuk menjadi baik. Dan kita sebagai pasukan sentiasa menyediakan pemain-pemain yang berkualiti bagi menjamin supaya negara kita memperolehi pemain yang bertaraf lebih baiklah, supaya pasukan kita kompetitif di peringkat dunia. Itulah harapan saya. Ya, baik Tuan, terima kasih Tuan. Semoga Terengganu FC sentiasa kita kata berjaya lah, kekalkan momentum kemenangan. Apa yang berlaku, segala apa yang berlaku kemelut dalam TFC, semoga dapat selesaikan dengan cepat, boleh berbincang dengan MFL sendiri Tuan. Terima kasih Tuan kerana InsyaAllah ya, terima kasih banyak kerana sudi menghubungi kami. Terima kasih. Hidup Malaya. Kita perlukan clarify daripada dua pihak. So kita kena tanya juga kan apa yang berlaku sebenarnya, apa yang tidak puas hati, apa yang patut diselesaikan. So terima kasih Tuan. Semoga insyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin kita akan ke sana pula insyaAllah. Okey. Dia jemput. Alright Tuan, terima kasih.